program ataupun saya punya briefing ni, supaya saya nak bagi lebih masa kepada tuan-tuan dan puan sekiranya ada persoalan nak ditanyakan selepas perkongsian saya ni. Saya cubalah jawab mana yang saya mampu tu, insyaAllah. Okey. Okey, untuk kaedah penetapan gaji permulaan ni, rujukan utama ataupun kuasanya adalah peraturan-peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan tahun 2012 ataupun lebih dikenali sebagai PUA 2012. PUA 2012 dan juga perkeliling perkhidmatan yang terkini, itu bilangan 1 tahun 2015. Kalau yang tak pernah tengok bagaimana rupanya PUA tu, PUA 1 ni, inilah dia. Dia merupakan satu warta kerajaan persekutuan. Dalam ni adalah sehingga muka surat, kalau kita nak tengok sampai ke muka surat berapa muka surat, sekejap saya tengok 49 muka surat. Dulu ada bahasa Inggeris, jadi ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu ni sehingga muka surat yang ke-49. So nanti tuan-tuan dan puan boleh semak lah. Ini adalah kitab untuk proses pengambilan, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan. Okay, yang seterusnya adalah perkeliling perkhidmatan bilangan 1 2016. Ini dia muka depan perkeliling perkhidmatan berkenaan. Namanya rasionalisasi skim perkhidmatan bagi perkhidmatan awam persekutuan di bawah sistem saraan Malaysia. Yang ini kira kitab yang kedua lah yang kita perlu sentiasa rujuk apabila kita nak buat penetapan gaji dan juga semasa kita nak buat pelantikan. Inilah dia. So isi kandungan yang ini kita boleh dapati daripada website Jabatan Perkhidmatan Awam. Inilah dia perkeliling berkenaan. Dia punya pautan di situ. Boleh tengok dalam pautan tu isi kandungan perkeliling berkenaan dan kemudian terdapat lampiran-lampiran. Lampiran D ini contohnya adalah JGMM, jadual gaji minimum maksimum. Yang ini lain-lain tu lampiran B4 ni contohnya adalah lampiran untuk mana-mana badan profesional yang diiktiraf dalam kita punya skim perkhidmatan ni. Okay. Yang seterusnya adalah senarai skim perkhidmatan. Kalau kita tengok ada nampak A, B, C, D, E. Kita boleh klik di mana kita punya skim yang kita nak tengok tu. Boleh klik di sini. Ini adalah rujukan utama ataupun punca kuasa bagaimana kita nak buat pelantikan dan penetapan gaji permulaan. Ini adalah contoh skim perkhidmatan. Kalau ada yang tak pernah lihat lagi, inilah skim perkhidmatan. Saya ambil di sini, tak penuh pun, saya ambil separuh saja, muka surat pertama saja. Skim perkhidmatan penolong pegawai takbir. Kalau kat situ kita nampak dia tulis klasifikasi perkhidmatan, kumpulan perkhidmatan, grade jawatannya apa, tarikh kuasanya bila, syarat-syarat lantikan, syarat kelayakan bahasa Melayu, syarat perniagaan. So dia penuh, ada boleh semak sendiri dalam pautan yang saya tunjukkan tadi di website ataupun laman sesawang JPA. Okay, saya terus masuk ke dalam PUA. Apa yang PUA cakap tentang penetapan gaji permulaan ni? Dalam PUA dia sebut, dia ada basically ada di bawah penentuan gaji permulaan ni di bawah perkara 25. Dia ada sehingga 11 perkara di bawah perkara 25 tu. Subsection lah, sub perkara. Dan yang ada satu gaji permulaan bagi kes khas ni dia letak di bawah perkara yang ke-26. Nanti saya terangkanlah selanjutnya. Okey, kalau mengikut skim perkhidmatan gaji permulaan ni ada dia kategorikan beberapa lah. Okey, untuk lantikan pertama pegawai yang belum disahkan ke dalam jawatan, kita boleh rujuk perkara 25. Dalam perkara 25.1 tu, kita sebagai pihak berkuasa melantik perlulah menentukan satu gaji permulaan seseorang pegawai yang sebagaimana ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Yang macam saya tunjuk tadi sebelumnya itu. Kemudian
sekiranya seseorang pegawai yang dilantik tu untuk kali pertama memiliki pengalaman. Kalau dilantik, kita lantik contohnya, saya pernah bekerja sebelum saya masuk UiTM, saya pernah bekerja di USM contohnya untuk tempoh 3 tahun, di jawatan yang sama, di grade yang sama. So gaji permulaan bolehlah ditentukan lebih tinggi berdasarkan pengalaman-pengalaman pegawai yang ada. Namun demikian, dia punya penentuan berapa banyak kenaikan tu berpandukan kepada berapa tahun dia punya pengalaman kerja yang berkaitan tersebut. So dia kena fulfill 1 tahun penuh tu. Kalau contohnya dia melapor diri pada 2 Februari ataupun 1 Februari tahun 2019, pada 1 Januari pada tahun 2020 genaplah 1 tahun. Ataupun contohnya sekiranya dia melapor diri pada 1 tahun 2020 tetapi dia berhenti pada 25 Disember. Tak cukup 1 tahun so itu kita tak boleh ambil kira sebagai satu gerakan gaji. Itu kena jelaslah tempoh berkenaan. So kita boleh bagi satu penetapan gaji lebih tinggi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan bidang kerja yang kita tawarkan itu. Namun demikian, sebenarnya kita sebagai pihak berkuasa melantik, kita boleh untuk menentukan berapa tahun jumlah yang kita nak ambil. Contohnya ada jururawat, dia pernah berkhidmat di jabatan lain ataupun di syarikat lain untuk tempoh 10 tahun. Kalau kita kata jururawat pada grade 29, contohnya dia punya pergerakan gaji tahunan adalah 145. Kalau kita nak ambil 10 tahun, maka dia dapat tambahan di atas gaji minimum dia 1797 campur dengan 10 darab 145. So kalau kita sebagai pihak berkuasa melantik, kita boleh untuk tidak menerima 10 tahun itu. Kita kata kita nak kira yang 5 tahun je. So tak ada masalah sebab kita sebagai pihak berkuasa melantik, kita boleh. Sebab tu dia sebut di situ tertakluk kepada budi bicara Suruhanjaya. Suruhanjaya itu pihak berkuasa melantik lah, PBM lah Suruhanjaya, sebab ini Suruhanjaya itu dia ikut dalam UA. Sebab kalau di agensi kerajaan adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dengan Pendidikan, tak salah saya. Right? Yang seterusnya ialah disebutkan pada peringkat 4 perkara 4. Perkara 5, jadi itu perkara 4. Yang perkara 5 dia kata pengalaman relevan bagi pegawai PNP 41 dan ke atas ialah pengalaman yang diperoleh selepas mendapat kelayakan profesional ataupun akademik mengikut skim perkhidmatan. Okey, contoh saya bagi untuk pensyarah. Okey, kalau dia dapat masternya itu pada tahun 2018. Selepas dia dah tahun 2018 ataupun sebelum 2018 tu dia dah memang pensyarah di college lah biasanya kan, di college. Dia ada degree, dia jadi pensyarah, kemudian dia ambil master. Pada tahun 2018 dia dapat master dia. So kita kena kira kalau kita nak offer DM45 di UiTM, kita hanya boleh ambil kira dia punya pengalaman mengajar tadi tu, pengalaman relevan itu selepas dia punya dapat dia punya masters tu. So kita kena tengok bila scroll dia tu. Scroll masters itu kita tengok. Contohnya dia kata Oktober 2018. So untuk tempoh 1 tahun mestilah Oktober tahun 2019 dan seterusnya untuk 2 tahun 2020. Macam tu Okay, saya harap jelaslah saya punya penerangan tu. Tak apa, nanti kalau ada soalan boleh tanya kemudian. Alright. Okey. Yang seterusnya. Di bawah perkara 6 dia kata dalam kalau PUA ni disebut sub peraturan 2, 3 dan 4 hendaklah juga terpakai bagi menentukan gaji permulaan seseorang pegawai yang belum disahkan. Yang belum disahkan kemudiannya dilantik ke dalam skim perkhidmatan. Yang 2, 3, 4 tadi tu. Maksudnya gaji minimum, kalau ada pengalaman kira dengan pengalaman Okey, dan seterusnya. Dan dia kata bagi menentukan gaji permulaan seorang pegawai dilantik semula mengikut peraturan 7, 8 dan 9. 7, 8 dan 9. Di sini ada 7, 8 dan 9. Kita terangkan macam mana. Okey.
Untuk pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan, contohnya katalah disahkan sama ada di UiTM sendiri atau di agensi lain, kita boleh menentukan satu gaji yang lebih tinggi. Apa makna gaji lebih tinggi tu? Gaji lebih tinggi tu bermakna perbezaannya yang tidak kurang dari satu pergerakan gaji biasa. Maksud contohnya kalau di grade lama dia tu dia berada di grade, nanti saya ada dia punya slide kat bawah ni. Contohnya pada grade lama tu dia berada di grade 41. Dia nak ditawarkan ke grade 43. So perbezaan ni tidak kurang 1 PGB pada grade jawatan terdahulu. Tak boleh kurang. Mesti sekurang-kurangnya kita nak bagi penetapan gaji tu pada grade 41 adalah 225. So kita tak boleh bagi kurang daripada 225 tu. Ini untuk yang telah disahkan dalam perkhidmatan. Terdahulu termasuk dilantik secara lantikan terus. Nanti saya terangkan apa pula lantikan terus tu. Okey? Okey, bagi pegawai yang dilantik kali pertama termasuk pegawai yang sedang berkhidmat yang dilantik secara lantikan terus, kita hanya boleh offer di gaji minimum. Gaji minimum saja. Kita tak boleh offer gaji lebih tinggi. Pegawai yang kali pertama. Ni bukan dalam perkhidmatan ya. Pertama kali masuk dalam perkhidmatan kerajaan. So dia memang tak adalah sah-sah jawatan ni kan. So pertama kali masuk dalam perkhidmatan awam, kita terus bagi gaji minimum walaupun mungkin masa tu dia dah ada experience. Kita lantik contohnya UD 51, UD 43, macam tu Okey. Dan seterusnya, jika tarikh lantik sama atau lebih awal dari priority PG, tarikh pergerakan gaji jawatan terdahulu, pergerakan gaji tahunan jawatan terdahulu jika ada hendaklah diberi dahulu. Ini sama yang macam saya sebut tadi Contohnya, kalaulah sebelum ni dia jawatannya adalah kerani. Dia punya pergerakannya berlaku pada tarikh pergerakan gajinya berlaku pada Januari. Kita nak lantik dia pada Mac. Kita kena bagi, dia dah dapatkan tarikh dia punya pergerakan gaji tu. So, kita tak bolehlah kita cuma bagi satu saja lepas tu. Yang dah bagi. Kalau lebih awal maksudnya kalau dia bulan Oktober, kita lantik dia bulan 5. Kita awal, dia awal lagi kita kena bagi dulu dia punya pergerakan gaji tu. Sekejap sebab saya punya slide ni dia stuck pula kat sini. Oh. Puan Siti, sementara tu boleh tanya. Sila, boleh. Sementara saya mengenal pasti apa masalah saya ni. Contohnya kan macam yang tadi Puan Siti kata kalau di jawatan lama tu dia belum terima pergerakan gaji kan. Kita kena bagi dulu PGT. Maksudnya bagi PGT yang grade lama dia dulu contoh dia N19, maksudnya kita bagi N19 dahulu kan. Betul? Ya, betul. Lepas tu kalau dia ada, okey lah, maksudnya kita bagi yang lama punya lah. Okey. Mana ya? Tiba-tiba pula tak reti pula ni. Assalamualaikum. Puan Siti boleh tanya juga
Okey, dah boleh sambung Boleh tanya dulu ke Puan Siti sebelum sambung? Macam mana? Boleh tanya dulu ke sebelum sambung ni? Boleh, tapi saya nak minta bantuan sikit. Sebab Ya. bila saya share, ada orang lain cuba share. Sebab tu yang saya tak boleh movekan saya punya slide. So, bila saya share, saya harap tak ada orang lain yang cuba share file terima kasih. Okey, Cik Yazid Ya. Okey, ya. Cik Yazid, apa boleh saya bantu? Macam ni Puan Siti. Tadi Puan Siti ada cakap. Kalau contoh tadi Puan Siti tadi kata dia pasal jururawat kan. Yang kata kalau ada pengalaman dia 10 tahun, kita boleh untuk tidak ambil yang maksimum punya pengalaman, betul? Betul. Kita ambil yang tadi Puan Siti kata, kita boleh ambil untuk 5 tahun ataupun beberapa tahun, betul? Betul. Cumanya saya nak tanya, ada tak mana-mana ketetapan ataupun kita nak kirakan macam guideline yang mana benda tu okey, kalau 10 tahun maksimum kita boleh ambil consider 5 tahun sahaja ataupun 3 tahun sahaja, sebab perkara ni benda tu dia boleh jadi macam nanti tak samalah praktisnya. Contoh saya bagi contoh lah, kalau pemahaman saya salah ni minta betulkan. Contoh di kampus Penang, okey, kita ambil ada pengambilan baru, pengalamannya 10 tahun jururawat. Di ambil contoh di Johor contohnya juga ada juga pengalaman 10 tahun, tetapi pengambilannya berbeza. Macam kat Penang dia consider 5 tahun saja, tapi di Johor dia jadi 3 tahun pula. Dari kes itu macam mana pula? Okey, terima kasih Cik Aziz atas soalan tu. Okey, buat masa sekarang ni dekat UiTM kita tak ada lagi, memang belum ada ya ruling ataupun guideline berkaitan berkenaan. So sekarang ni praktis kita di UiTM, kita memang bagi full. Kalau pengalaman tu relevan, katalah 10 tahun sebagai jururawat di Arab Saudi katakan dan ada bukti menunjukkan dia bekerja di Arab Saudi untuk 10 tahun tu, kita memang ambil tempoh 10 tahun tu. Buat masa sekarang ni praktis di UiTM memang kita ambil sepenuhnya pengalaman kerja. Tapi biasanya tak adalah more than 10 years rasanya yang mana-mana yang pernah kita buat sebelum ni lah ya. Kalau contoh macam pensyarah, kalau dia dah 10 tahun tu, kita boleh consider dia pada grade yang lebih tinggi. Ada dalam guideline ataupun dalam kita panggil dalam skim tu, kalau kita baca betul-betul dia ada sebut. Cuma dia tak sebut lah berapa tahun ya, tapi kita boleh interpretasikan maksudnya apa dia punya pengalaman yang luas ya. Tu jadi kalau dah 10 tahun tu, kalau contohnya pada grade 53 ataupun 54 ya. Dia kita punya interpretasi tu kita kena tengok pengalaman luas. Okey, macam pensyarah 10 tahun tu. Kita kalau dah 10 tahun jadi pensyarah, of course dia mempunyai pengalaman yang luas. Tapi kita kena tengoklah dia pengalaman itu mengajar, research dia, kan? Dia punya penyeliaan. Kalau 10 tahun tak ada research, tak ada penyeliaan, hanya mengajar, adakah layak untuk kita lantik dia grade lebih tinggi? Macam tu contoh. Tapi kalau untuk grade ataupun jawatan pentadbiran ni, biasanya kita akan ambil pada grade kemasukan biasa tu lah, grade yang apa? Panggil apa tu? Ganjil, ya. 19, 29, 41, macam tu 43, macam tu lah. Tak ada lagi, belum ada lagi. So, praktis ni sekarang, kita ambil saja semua pengalaman yang relevan tu, kira dengan pergerakan gaji yang ataupun KGT dia yang ikut grade tu, dan kita darabkan dengan dia punya pengalaman. Macam tu. Okey, Cik Azin? Okey, thank you. Welcome. Okey, seterusnya. Yang saya sebut tadi gaji permulaan bagi kes khas ya. Ini perkara 26 dalam PUA, dia disebut ya, Suruhanjaya boleh menentukan mana-mana gaji atau amount gaji permulaan atas sebab berikut ya, kelayakan khas atau bakat atau keadaan khas yang diputuskan kerajaan berhubung dengan pelantikan tersebut. Ini disebut dalam perkara 26, tapi kita buat masa sekarang kita tak ada lagi lah guna ni ya, sebab kita nak justify. Sebab saya pernah pergi bengkel yang apa tu namanya JPA, dia bagi contoh untuk kelayakan khas atau bakat ataupun keadaan khas ni ialah dia bagi contoh setia usaha sulit YDPA yang Pertuan Agong. Dia bagi contoh begitu. Grade-grade yang macam tu, jawatan-jawatan yang macam tu. Jawatan-jawatan biasa yang ada dalam skim ni kita ikutlah seperti mana yang nyatakan dalam skim. Ya. Okey, yang seterusnya dah dekat setengah jam Ini adalah
ringkasan daripada apa yang saya cakap tadi tu, apa yang saya terangkan mula-mula tadi. Dia ada tiga kategori lah basically. Skim perkhidmatan, iaitu di mana lantikan pertama kali ke perkhidmatan awam ikut skim lantikan. Contoh fresh graduate, apa pengalaman. Kita bagi je terus gaji minimum pada grade berkenaan. Yang kedua pengalaman. Melalui pengalaman kita boleh bagi untuk contohnya lantikan tetap belum sah jawatan. Belum sah jawatan dia ikut pengalaman Jangan tersilap. Daripada contohnya dia belum tetap lagi dekat jawatan EO, dia mohon AR. Jadi kita hanya boleh bagi gaji minimum dia di jawatan AR tu. Lantikan kontrak ke jawatan tetap. Lantikan swasta lantikan luar lah ke jawatan tetap tu. So 1 KGT itu bersamaan dengan genap 1 tahun. Ini ringkasan daripada apa yang saya terangkan tadi. Okey, yang ketiga adalah dalam perkhidmatan. Biasanya ini yang tricky sikit. Yang selalu kita mungkin tersilap buat kiraan lah Itu lantikan dan calon tetap ke jawatan lain sama ada daripada UiTM sendiri ataupun daripada agensi luar. Tapi dia dalam perkhidmatan kerajaan. Yang perlulah mengikut gaji akhir sebagaimana dalam buku rekod perkhidmatan tu. Ini penting bila kita nak buat pelantikan, kita minta buku rekod. Sebab kalau tak ada buku rekod tu kita tak tahu dia lantik bila, dia sah bila, gaji dia bila, ada dia punya tindakan undang-undang ke, disiplin ke apa ke kan. Itu pentingnya buku rekod kalau orang yang dalam perkhidmatan mohon kerja dengan kita. Sebab kita kena semak tu. Semak sah jawatannya bila, lantikan tetap dia semualah. Okey, ini ringkasan daripada apa yang saya terangkan sebentar tadi tu. Okey, saya ada sediakanlah simulasi penetapan gaji permulaan senario 3 dalam perkhidmatan yang saya sebut tadi tu yang dah sah yang ni Yang dalam perkhidmatan ni perkara 2578 ni. Okey, ini simulasi dia. Contohnya, calon yang telah disahkan jawatan. Dia punya kita tawarkan tu selepas TPG. Gaji akhir lantikan asal contohnya 1752 pada grade 19. Kita kena kira dulu, dia dah dapat tadi, kan dia dah dapat Januari. So kita kira dulu, kita bagi satu lagi kenaikan pada grade 19 tu. 100 grade 19. So lantikan baru pada tarikh 25 bulan 20, dia layak ditawarkan sekiranya grade 29 pada gaji 1852. 18. Kalau contohnya pula, kalaulah tadi kata 1852 ni dah melebihi gaji minimum bagi lantikan grade 29 kalau katalah kita dah campur tak cukup lagi, tak sampai gaji minimum dia pada grade 29, maka kita kena bagi gaji minimum. Ini yang dah sah jawatan je yang tak sah jawatan lain tadi, macam kiraan dia sama dengan orang luar punya kiraan. Alright? Yang senario yang seterusnya, calon yang telah disahkan dalam jawatan tetapi sebelum TPG. Dia lantik sebelum TPG. TPG ni 1 Oktober. Tapi kita lantik dia pada 20 bulan 5 tahun 2020. Kita nak lantik dia tahun 20 bulan 5 tahun 2020. So, kita kena mula kita kena bagi dulu dia punya KGT tu 100. Lepas tu kita bagi lagi satu kenaikan. Satu pada grade asal dia tu, grade lama dia pada grade 19 tu. So, untuk lantikan tahun 20 pada 20 bulan 5 2020 tu dia dapat 1952. Macam tu. So dia punya tarikh pergerakan gaji baharu akan berubah. Contoh dulu Januari dia dah berubah kepada, kalau yang tadi kan Januari dia berubah kepada April lah sebab dia lantik pada bulan 5. Macam tu. Okey? Kat sini saya share lah template penetapan gaji permulaan yang kami di BPPS gunakan. Ini adalah hasil inisiatif daripada salah seorang mantan staf BPPS, sekarang ni berada di Raup. Terima kasih Encik Syaril. Dengan bantuan rakan-rakan yang lain, Encik Syaril telah come up dengan satu template. Mudah je template, guna Excel je pun nampak mudah tapi dia masa nak buat tu susah lah. Tapi dia dah dapat guna tu, Alhamdulillah memang banyak membantu pihak BPPS dalam membuat penetapan gaji permulaan. Kat sini kita sebut apa, warrant tu warrant siapa, nama calon tu siapa, jawatan apa, kelulusan dia apa. So kat sini akan mudahkan kita untuk menetapkan gaji permulaan tu. So kalau apa-apa catatan pun letak kat situ. Contoh. Ini kemudian ni pun sama.
template yang kita gunakan. So kalau ada yang cawangan mana-mana nak, tapi saya yakin kita dah lama dah share benda ni pada semua. So boleh guna sebab dia ada formula dia. So mudah sikit. So ini dia lantikan terus. Lantikan terus ni contohnya pada grade UD 43, 47, 51 atau 53. Ini macam saya kata tadi, mempunyai pengalaman berkaitan yang luas. Yang ini contohnya dia baru habis houseman. Habis houseman 2 tahun, dekat buku rekod perkhidmatan ni dia tulis dah. Telah tamat latihan siswazah. Sekarang ni kebanyakannya lah yang buat houseman ni dalam keadaan kontrak. Setelahnya kontrak, dia tak dapat tetap. So dia dapat kontrak tu biasa 2 atau 3 tahun lah. Houseman biasa 2 tahun. So dia latihan terus, contohnya daripada houseman kontrak 41 tu, kalau dia tetap, houseman tetap, dia biasanya dah habis, dia telah tamat latihan siswazah tu, dia akan terus dipromot ke UD 44 ya. Tapi kontrak dia tak boleh promote macam tu. Jadinya macam contoh sekarang kita buat pengambilan untuk hospital UiTM. Maka ramailah pemohon-pemohon yang daripada KKM, grade UD 41 kontrak ni, mohon dengan kita. So kita nak lantik UD 43. Mereka memang layak sebab mereka telah pun tamat latihan siswazah. Tamat latihan siswazah, tapi kena ada yang direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan, ada yang memang dapat sertifikat. So kalau nak buat pelantikan kena tengok tu. Tengok perkara tu, sebab itu menentukan dia dah selesai ke belum selesai. Dah dapat boleh buat perakuan pendaftaran penuh ke belum. So kita boleh lantik terus UD 43. Bila UD 43, gaji yang kita boleh tawarkan 3,611. Dia tak boleh pergi lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau dia kontrak. Sekiranya lantikan pula yang tetap, masa dia buat houseman tu dia tetap, dia memang dah dapat lantikan tetap masa houseman tu. So kita tengok gaji akhir yang diterima. Ada grade pada sebelum lantikan kita tu kan, sebelum kita keluarkan surat tawaran tu, tengok gaji akhir dia berapa. Okay, kalau contohnya gaji akhir dia pada ketika itu adalah 3,622, kita tengok dia dah sah jawatan ke belum. Balik tadi kepada perkara berapa tadi saya sebut kan. Dia dah sah jawatan ke belum? Kalau dah sah jawatan, kita ambil gaji akhir dia. 3,622, kita tambah dengan, lepas tu kita tengok pula, dia dah dapat belum kenaikan gaji pada tahun berkenaan. Kalau dah dapat, kita tambah satu kenaikan gaji pada grade yang terakhir dia dalam KKM tu. Macam tu So sama juga. Lantikan terus ni macam ni. Kalau pensyarah dia bukan dipanggil lantikan terus ini untuk UD 43 MO, pegawai perubatan. Okey, itu saja saya punya sharing untuk hari ni. Tapi sebelum saya open untuk kita punya perbincangan, saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih penghargaan saya kepada Puan Afina atas usaha ni, kepada tim perjawatan ni, dulu perjawatan, sekarang dipanggil BPPS, kepada Syura, Jo, Fiza, Aida, Cik Wan, Rosini, Puan Andy, Cik J yang dah tengah cuti bersara sekarang ni, prapersaraan, Halimah, Syadalila, ni semua tim saya ni. Amin, Juani, Naba, Azhar, Azmi, Nesh yang sekarang ada dekat ISIS, Daus di FSPPT, Nani di Meskom. Ini semua mereka lah guru-guru saya, mentor-mentor saya sepanjang 10 tahun saya berada di BPPS ni. So yang last but not least, Cik Ana, terima kasih banyak-banyak atas ilmu. Dan saya harap apa yang saya share ni dapat memberi manfaat kepada semua, kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalaulah kata saya nampak ada yang bukan buat proses ini, mungkin boleh juga at least ada pengetahuan, ada maklumat bagaimana penetapan gaji tuan-tuan dan perempuan ditetapkan semasa tuan-tuan dan perempuan dilantik pada jawatan sekarang ni. Okey, saya rasa tu saja. Terima kasihlah kepada semua yang sedia ada pada petangnya. So till counting saya tengok ada about 311, 12 macam tu. So saya bukalah kepada sesi soal jawab kiranya ada. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Sekejap. Puan Siti, ada soalan dekat chatting ni.
bertanyakan soalan Puan Siti, untuk decide gaji maksimum PTJ melantik yang decide untuk cawangan rektor yang sahkan ke? Mana Puan Suria ni? Dekat chatting ni. Okey, saya tengok ni. Dekat daripada Puan Suryani Abu Bakar. Okey, soalan ni tadi apa? Untuk decide gaji maksimum PTJ melantik yang decide untuk cawangan rektor yang sahkan ke? Untuk penetapan gaji di kampus Cawangan. Ya. Okey, di kampus Cawangan, sekiranya pengambilan itu dilaksanakan di Cawangan, penetapan gaji permulaan itu dibuat oleh Cawangan. Ya. Saya kira pegawai-pegawai yang dalam ataupun di unit pentadbiran ya, HR di Cawangan yang akan melaksanakan proses untuk semakan dan penetapan gaji permulaan berkenaan. So saya, kalau tak silap saya lah ya, kalau ada kawan-kawan di Cawangan boleh bantu, kalau kita tengok sebelum kertas kerja diangkat ke dalam MSM, mereka terlebih dahulu telah pun membentangkan ya, seramai calon-calon tu termasuk cadangan-cadangan penetapan gaji permulaan di peringkat jawatan kuasa sumber manusia di kampus Cawangan. Itu kalau saya tengoklah daripada dokumen yang dihantar kepada sekretariat MSM tu sebelum dibentangkan. Maksudnya mereka mendapat persetujuan dululah di peringkat Cawangan tu. Itu jawapan saya. Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam. Azhar sini, Fakulti Perubatan. Ya Azhar, apa boleh saya bantu? Saya nak tanya berkenaan dengan permulaan gaji, penetapan gaji, contoh kita, pensyarat ataupun kita kata individu tu lah, dia sebelum ni bekerja dengan kerajaan. Kemudian dia berhenti daripada kerajaan dan join ke swasta. Kemudian dia mohon untuk masuk ke UiTM. Jadi penetapan gaji dia tu kita nak kira macam mana Puan? Adakah mengikut pengalaman ataupun kita nak kira gaji akhir dia semasa di kerajaan ataupun bagaimana? Dan ada tak, itu satu. Kedua, ada tak tempoh lah, contoh kalau kata daripada dia resign daripada kerajaan sebelum ni dan dia dah join swasta, adalah tempoh-tempoh tertentu sekiranya kita nak ambil gaji permulaan itu daripada mana? Okey. Terima kasih Cik Azhar atas soalan tu Okey, dia memang ada senario, ada kes macam ni yang kita hadapi. Okey, especially jawatan U lah U, DUG, DU macam tu Ada juga jawatan-jawatan lain. Okey, kalau dia dah resign daripada kerajaan, dia tengok dia memang ada tempoh Cik Azhar untuk yang lain pun dia ada tempoh. Kita pernah rujuk JPA lah berkenaan tempoh ni tempohnya contoh kita sebagai pihak berkuasa melantik, kita boleh terima atau tidak ni caranya sekiranya dia telah meletak jawatan letak jawatan, dia telah melebihi 6 bulan, tempoh 6 bulan 6 bulan tu dia punya dah lebih 6 bulan, lepas tu dah kerja, contohnya dah kerja dekat UIA lah katalah dia kerja dekat UIA ataupun kerja UIA, sebab UIA bukannya macam kita so UIA lepas tu dah kerja setahun atau 2 tahun dekat UIA tu. So gaji akhir tadi contohnya pada gaji 3622 lah senang 3622. Bila dia dah lebih 6 bulan tu kita boleh sama ada ambil gaji akhir je. Gaji akhir tadi tu contohnya dah 2 tahun dekat UIA kita ambil gaji akhir yang dekat KKM lah, kata dia KKM sebelum ni kan. Kita ambil gaji akhir dia saja. Dan kita tengoklah tengok gaji akhir dia mestilah gaji akhir dia contoh 3622. Bila dia dah join UIA tu, mungkin UIA dah masa dia tawarkan tu UIA dah bagi dia tambahan lagi beberapa KGT kan. So kalau kita offer dia gaji akhir
Kita boleh offer sebab kita BBM kan. Kita boleh offer di gaji akhir kalau kita nak. Ataupun kita ambil tadi apa kita panggil? Tempoh Kita tengok tempoh tadi. Kalau kata tempoh dia berapa Azhar? Katalah. Berapa Azhar tempoh? Macam ni Puan, contoh kata tadi kan Puan kata dia dah letak jawatan di kerajaan tu kurang 6 bulan. Kita boleh ambil gaji akhir dia di kerajaan, betul? Boleh, kita boleh. Okey, tapi katalah dia dah letak jawatan tu lebih daripada 6 bulan. Contohnya dah setahun lah. Dia dah letak jawatan daripada kerajaan tu, daripada KKM lah contoh, dah setahun. Kemudian dia pergi kerja di hospital swasta. Okey. Hospital swasta pun katalah 2 tahun contoh. Jadi bila kita nak buat penetapan gaji, adakah kita akan kira pengalaman kerja dia ataupun bagaimana? Okey. Dia ada dua kondisi lebih 6 bulan kalau lebih 6 bulan ni, kalau dia letak jawatan lebih 6 bulan, kita boleh ikut PBJ. Ada dua cara untuk kita menetapkan gaji permulaan dia. Satu, kita ambil gaji terakhir yang diterima sebelum peletakan jawatan berkenaan. Gaji akhir sebelum. Sebelum peletakan, akhirnya gaji akhir dia, hari terakhir dia kerja lah. Contohnya dia punya gaji 3622. Atau kita boleh ambil gaji minimum pada grade yang kita nak tawarkan tu, campur dengan tempoh pengalaman yang dia ada. Dia ada dua cara. Kalau melebihi 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, kita kena ambil gaji akhir dia. Okey, itu jawatan tetap Puan. Kalau jawatan kontrak pun sama ke Puan prinsipnya? Kalau jawatan kontrak tak. Dia jatuh dalam kategori tadi tu yang pengalaman tu. Gaji minimum tambah dengan tempoh pengalaman yang relevan. Kalau tetap dah disahkan jawatan, macam saya kata tadi ada dua cara. Kalau melebihi 6 bulan, iaitu gaji terakhir diterima sebelum peletakan jawatan, atau yang kedua gaji minimum campur dengan tempoh pengalaman. Tapi kalau itu tetap dan sah di jawatan. Tapi kalau dia memang kontrak, kita ambil gaji minimum pada grade yang kita nak tawarkan tu, tambah dengan pengalaman, tempoh pengalaman yang dia ada tu. Tapi mesti pengalaman yang relevan lah. Ada satu lagi Puan soalan. Okay. Bagaimana dengan orang yang bersara? Pesara, contohnya pensyarah yang telah bersara di katalah UKM contoh. Dia dah bersara, kemudian dia bekerja dengan swasta pula selepas dia bersara. Kemudian dia nak masuk dekat kita pula Puan untuk lantikan, kita nak lantik dia sebagai pensyarah kontrak lah sebab dia dah bersara kan. Jadi macam mana pula kita nak kira gaji dia tu Puan? Okey. Yang itu Azhar kena semak atau baca Perkeliling Perkhidmatan bilangan PP2 2008. Dia ada sebut dalam tu. Kalau untuk lantikan pesara, dia mesti kita bagi gaji akhir sehari sebelum dia bersara. Kita tak boleh bagi, sepatutnya kita tak boleh bagilah gaji lebih sebab kita dah ada dinyatakan dalam PP2 2008. Saya tak kupas lah yang untuk kontrak, saya kupas untuk tetap je hari ni. Kalau kupas semua untuk kontrak nanti tak cukup, saya cuba limitkan masa untuk 1 jam. Itu kena rujuk PP2 2008, dia ada sebut kat situ pelantikan atau penetapan gaji untuk pelantikan pesara ke dalam perkhidmatan kontrak. Garis panduan tu ada 2008. Okey, Azhar boleh? Boleh Puan, terima kasih banyak. Terima kasih. Okay, ada soalan lagi tak? Puan Siti, ada soalan pada ruangan chatting. Ruangan chat. Okey. Apa ya soalan dia tu? Ada banyak kat situ kan. Scroll ke bawah. Mana? Daripada Puan Sudiani Abu Bakar juga. Dia memohon agar semua contoh surat, prosedur, rujukan berkenaan proses pelantikan staf ditempatkan di satu menu di laman web pejabat pendaftar. Maknanya kita ada di poket tu Puan. Maknanya mohon untuk diletakkan semua makluman di situ. Contoh saya baca ni kan. Boleh ke pihak kami ingin mohon agar semua contoh surat prosedur rujukan berkenaan proses pelantikan. Alright. Okey.
Contoh surat ni ya. InsyaAllah kita boleh contoh surat. Prosedur rujukan ni saya rasa memang dah ada ni sebab dia berkeliling. Dalam kalau kita tengok yang di bawah PPO sebab untuk berkeliling-berkeliling ni biasanya duduk di skim duduk di bawah BPO punya folder lah ada dalam tu. Kena rajin-rajin semak jugalah kan. Tapi sebenarnya rujukan ni kita kena tengok di JPA lah. Kalau kita adalah pegawai yang in charge untuk buat pelantikan atau pengambilan, kita kena rajin-rajin buka website JPA. Website JPA untuk yang perkeliling-perkeliling, surat-surat perkeliling atau edaran-edaran terkini tu. Itu yang kita punya sumber rujukan utama. Ya? Tapi insyaAllah ya kita akan take note lah ni. Ditempatkan satu menu Boleh, tak ada masalah, insyaAllah kita akan cuba. Okay. Ada soalan lagi tak? Okey, sekiranya saya bacakan Cik Syarudin Dia punya AR di Segamat. Betul ke? Sekiranya seorang pegawai N29 yang sedang berkhidmat serta telah disahkan jawatan telah memohon untuk jawatan N19. Okey. Okey, untuk dia kira turun grade Cik Syarudin Dia kata sekiranya saya bacakan, sekiranya seorang pegawai N29 yang sedang berkhidmat serta telah disahkan jawatan telah memohon untuk jawatan N19 di tempat lain dengan sebab mengikut suami atau sebagainya. Okey, yang ini saya tak berani nak komen sebab ini di tempat lain. Dia bukan di UiTM. Nanti saya kata macam ni, dia pergi claim dekat tempat lain tu salah saya. Tapi kalau sekiranya benda ni berlaku terbalik dia staff di luar, daripada agensi lain, dia masuk kat sini dengan N19. Sebab praktis kita mungkin tak sama dengan PBM yang lain. Sebab PBM dia ada hak untuk buat ruling dia sendiri berpandukan kepada PUA dan juga perkeliling. Dia mungkin ada LPU dia decide benda lain dan sebagainya. Sebab dia angkat dengan pindaan contohnya kan. Kita tak, kita terima yang ni. So kalau macam kes yang ini, dia N29 contohnya di UTHM. Dia nak masuk N19 di UiTM sebab mengikut suaminya. So kita akan ambil, dia dah sah, kita akan ambil gaji akhir. Gaji akhir dia di N29 tu. Lepas tu dia kita buat sama juga macam tadi. Kalau dia dah dapat pergerakan gaji pada tahun berkenaan, kita bagi satu saja pergerakan gaji pada grade 29 dia. Okey? Lepas tu, tapi pada tahun-tahun akan datang tu, dia akan dapat pergerakan gaji untuk N19 lah. Itu RM100 saja, bukan lagi 145. Macam tu. Boleh? Adakah saya menjawab Encik Syarudin? Saya harap saya dah menjawab Okey, lepas tu ni soalan kepada Cik Adli. Ni Cik Adli pada Kedah kan? Okey, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkaitan penetapan gaji saya KP1 daripada KP32. Untuk makluman Puan, menaikkan KP saya pada bulan 4. Saya baca semula. Kenaikan saya pada bulan 4 pada grade KP32 itu. Bagaimana dengan kenaikan gaji 41? Tawaran pada bulan 12 dan kenaikan gaji bermula melapor pada 16 Saya tak berapa dapatlah soalan ni Cik Adli. Puan Adli saya tak dapat soalan ni. Tawaran pada bulan. Dia bukan kira pada tawaran ya Tuan Adli. Dia kira pada bila kita lapor diri. Kalau katalah Tuan Adli melapor diri pada 16/1 pada grade 41, maka pergerakan gaji tahunan Tuan akan berubah kepada Januari. Walaupun tahun sebelum tu bulan 10 katakan. Pada grade lama tu bulan 10. So pada grade baru Tuan Adli melapor diri pada bulan 1, maka tahun 2021 baru dapat pergerakan gaji yang bulan 1 tu. Baru bertukar tarikh pergerakan gaji dia tu. Okay, adakah saya menjawab Tuan Adli punya soalan? Ada tak lagi Tuan Adli? Ada kan Tuan Adli? Okey, ada satu soalan daripada Puan Nurul. Ni Puan Nurul Huda Roslan daripada Sabah rasanya ni Dia kata, bagaimana menentukan gaji permulaan seorang pegawai yang dilantik semula setelah ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja? Bolehkah kita mengambil kira pengalaman pegawai di jawatan tersebut?
Yuk. Ni tamatkan perkhidmatan di bawah kerja ni kita nak ambil ke? Ataupun dia dalam kita punya sistem ni soalannya. Kalau dia dalam sistem kita, mungkin dia buat rayuan kan? Mungkin dia buat rayuan, dia di reinstate, kita panggil apa, disambung semula perkhidmatan dia, cara dia lain, berbeza. Tapi kalau orang yang pernah ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja daripada agensi lama, lepas tu kita nak ambil, macam masa tak berapa sesuai lah kot So pihak cawangan kena hati-hatilah. Bila kita nak ambil orang bekerja dengan kita ni, kita kena tengok lah dia pernah ditamatkan, dibuang kerja tu kenapa? Ada masalah sikap ke? Ada kes ke? Kalau tak ada masalah, takkanlah dia buang kerja kan? So nanti tengok dululah. Jadi tak naklah bagi satu, bagi satu peluang ruang pula Okay. Okay, soalan seterusnya saya baca kat chat dululah ya. Ya Puan. Okay, daripada Puan Hanim saya tak pasti apa Hanim nombor 1 ni. Okay, dia kata, bolehkah kalau kita ditawarkan gaji minimum tapi kita nak memohon gaji maksimum? Berdasarkan pengalaman kerja kita di tempat lain sebelum ini. Wow, nak terus mohon gaji maksimum ya? Boleh, tak ada masalah kalau kita nak mohon. Nanti kita tengoklah. Layak tak nak gaji maksimum tu? Atau berapa tahun layak untuk kita beri peningkatan gaji tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh salurkan. Tapi kita ada syarat Sila semak balik surat tawaran kita dulu. Kita ada sebut berapa lama tempoh yang kita boleh semak gaji. Dia kenalah bersesuaian. Kalau dah 10 tahun tu, kita susahlah nak pertimbangkan ya. Sebab kenapa dah 10 tahun baru nak hantar. Macam tu. So, ada lagi tak soalan saya tertinggal daripada chat? Okay, satu soalan ni saya takut tertinggal kesian ni. Soalan ni daripada Halimatun Saadia Abdul Samad. Puan Halimatun, terima kasih atas soalannya. Pada bulan 5 2009, saya pernah ambil ujian menaib semasa jawatan jurutaib dan keputusannya lulus. Alhamdulillah. Wujud Kedilai Lembaga Periksan Perkhidmatan, bla bla bla. Okay. Kemudian saya dapat jawatan kerani. Dulu adalah jurutaib. Okey, dapat jawatan kerani. Adakah benar saya tidaklah dapat kenaikan gaji? Sebab baru dapat tahu rakan sekerja saya yang dulu jurutaib dan sekarang ini dapat. Okey. Yang ini saya nak kena tengok, nak kena semak Puan, sebab adakah ini option jurutaib ke kerani ke ataupun Puan memang mohon kerani? Saya kena tengok yang itu. Saya tak boleh bagi jawapan macam terus macam tu. Dia nak kena tengok, nak kena pihak kita kena teliti dulu. Adakah dulu Puan jurutaib, option kerani ataupun bagaimana? Okey, kalau ada soalan nanti Puan ada soalan lanjutan, Puan Halimatun boleh email saya, boleh nanti kita semak sama-sama. Okey. Ada soalan lagi tak? Kalau kat chat tu saya rasa saya dah habis semua kot. Kalau ada tertinggal lagi Puan Suryani? Ada lagi daripada ni. Kalau Puan Siti tengok, dia berkhidmat kontrak di bawah grade N29 dalam organisasi UiTM selama 2 tahun 14 hari. Adakah layak saya untuk memohon untuk penetapan gaji permulaan mengikut pengalaman 2 tahun 14 hari bagi jawatan tetap N29? Daripada user user. Okey, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya berkhidmat secara kontrak di bawah grade N29 dalam organisasi UiTM selama 2 tahun 14 hari. Okey, kira ya. Adakah layak saya untuk memohon untuk penetapan gaji permulaan mengikut pengalaman 2 tahun 14 hari bagi jawatan tetap N29? Adakah layak? N29 jawatannya sama tak? Contohnya, adakah dia EO ke EO ataupun dia penolong pengurus asrama ke EO ataupun dia pegawai penolong pegawai sukan ke EO ataupun bagaimana? Yang ni pun saya kena tengok. Nanti saya kata layak, nanti kan dia rupanya grade dia punya jawatan tak sama. Sorry, dia kata N29. N29 ni ada juga ni. N29 selain beri EO adalah penolong pengurus asrama. Macam tu. Saya kena tengok lah. Kalau dia contohnya dia EO ke EO, boleh mohon boleh mohon untuk dipertimbangkan penetapan gaji permulaan mengikut pengalaman tu. 2 tahun. 14 hari tu saya tak boleh kira lah. 2 tahun tu kita boleh kira insya-Allah.
Tapi kena tunjuklah bukti. Bukti surat pengesahan majikan. Kalau dia dalam perkhidmatan UiTM, kontrak OS 29,000, insyaAllah kita boleh tengok retrieve daripada kita punya sistem. Tapi kalau dia tabung amanah, lantikan tabung amanah, lantikan PTJ, kita tak ada, kita panggil record. Boleh majukan. Tapi macam saya katalah, ada tempoh nak majukan tu ada tempoh. Patutnya kena tengok masa, kalau katalah ditawarkan tahun lepas tu, dapat surat tawaran tu, cuba tengok. Oh, kenapa saya dapat gaji minimum, saya ada pengalaman. Masa tu sepatutnya kena tanyalah. Boleh. Tapi kita tengok dulu layak kelayakan itu. Okey, seterusnya. Haji, daripada Haji Muhammad Uzaifah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Contoh saya berkhidmat dulu di Kementerian Putrajaya C44. Sebab ingin mengikut pasangan bekerja di UiTM, saya mohon C41 di UiTM. Alhamdulillah dapat, seletak jawatan. Adakah gaji permulaan saya gaji akhir semasa di C44 atau macam mana ya? Saya dah jawab tadi, ya betul. Gaji akhir gaji C44. Tak ada masalah. Tapi bila kita ambil gaji akhir C44 tu, lepas tu kita tengok, dia dah dapat pergerakan gaji ke belum? Kalau dah dapat, kita bagi satu kenaikan saja pada grade C44. Lepas tu, tapi tahun akan datang tu dia tak dapatlah kenaikan gaji C44. Dia dapat C41 lah, itu 225. Macam tu Okay, terima kasih. Okey, ada soalan lagi. Cik Suhadi. Okey, positif. Pertanyaan kenapa sekiranya pegawai kontrak selepas dilantik ke jawatan tetap, gaji permulaan tetap juga dari P1 T1. Alah, P1 T1 ni dah lama tak pakai dah ni. Kita pakai JGMM dah. Kita apa saya jawab lah ya. Tidak diambil kira pengalaman pengangkatan lama jabatan apa ni? Jabatan lain bukanlah sistem UiTM. Okey, yang ini kena kemukakan lah. Kemukakan. Tetapi gaji permulaan tetap juga dari. Kita nak tengok jugalah pegawai kontrak ni, grade-nya apa dulu? Jawatannya apa dulu? Masa datang temuduga, masa lapor diri, selepas lapor diri dalam tempoh 90 hari tu ada tak kemukakan? Macam tu. Ada tak kemukakan pada kita? Sebab mungkin takut masa kita buat penetapan gaji tu, kita tak ada informasi tentang dia punya perjawatan lama dia. Masa temuduga tak bawa surat pengesahan majikan, masa lapor diri pun tak bawa, lepas lapor diri pun tak maju, tak kemukakan. Jadi kita tak ada informasi. So kita bagi gaji minimum saja. Bukan P1 T1 gaji minimum. JGMM. Macam tu. Dia maklumkan Puan, kontrak for service dari KPDN HCP. Mana ni? Bawah tu dia ada bagi maklum balas yang Puan tanya tadi. Ni dari KPDN HCP. Contract for service. KPDN kontrak for service jawatan dia sama tak? Okey, saya ada baca soalan sebelum tu daripada Cik Farah. Terima kasih Cik Farah. Salam. Contoh saya dilantik pensyarah pergigian. Di UG 51, saya pernah bekerja di KKM sebagai pergigian dan berhenti untuk menyambung pengajian semasa. Adakah boleh tempoh semasa saya menyambung pengajian dikira dalam penempatan gaji? Untuk maklumat, semasa dalam pengajian saya juga merawat pesakit dan lain-lain pengalaman berkaitan atau hanya tempoh semasa KKM saja diterima dikira terima. Pensyarah pergigian Okey. Cik Farah, kita kena tengok dulu. Dia memang pernah bekerja di KKM. Kita nak tengok dulu. Masa dekat KKM tu dia jawatan apa? Dah sah jawatan ke belum? Kalau dah sah, dia ikut tadi. Proses saya sebut tadi. Kalau dah letak jawatan selepas 6 bulan. Perkiraan dia bagaimana. So dia maklumat-maklumat ni penting untuk kita buat penetapan gaji. Dia tak boleh macam blanket general macam tu. Kita takut nanti ada maklumat yang kita tak dapat sepenuhnya. Tapi kalau ikutkan ada satu PP STP 3 2008 tak silap saya. Dia ada kaedah dia kalau tempoh-tempoh. Sebab kita ada pernah tanya GPA dulu berkenaan tempoh PhD. Kalau saya dulu pun dah sebut tadi, terima kasih juga pada Fairuzah. Jangan banyak bantu masa mula-mula saya masuk di pejawatan masa tu. Prof. Fairuzah pernah bertanya dan kita pun pernah tanya lagi sekali JPA berkaitan kalau dalam tempoh PhD. Dia punya tempoh PhD 3 tahun tu boleh tak dikira? Dia ada dua, dia JPA ada jawab dua.
satu kaedah penetapan gaji, lagi satu kaedah untuk membuat itu kalau kita buat lantikan kontrak bukan warga negara. Ya, dia punya tempoh tu boleh diambil kira untuk tempoh penetapan grade. Dia bukan penetapan gaji permulaan. Dia tempoh PhD. Sebab dalam PhD kan dia ada buat research kan. Macam tu. Sebab kalau jadi pensyarah dia ada juga buat research. Dia berkaitan lah tu. So macam Cik Farah tanya ni, dia kata dalam masa-masa tu, dia kena tengok lah weightage dia tu. Weightage dia merawat passion tu macam mana. Sebab contohnya kalau saya nak bagi yang terdekat ni, contohnya PTFT. PTFT, dia punya pengalaman PTFT, sepanjang PTFT tu kita tak boleh ambil. Kalaupun dia dah pernah bekerja dengan UiTM 2 tahun, 3 tahun. Sebab PTFT, pelantikan dia adalah secara by semester. Betul tak? Mana-mana fakulti yang buat lantikan PTFT tu kan. So sebab tu kita tak boleh ambil kira lah. Dia kena yang full time. Penuh masa. 1 tahun. Okay, ada soalan kita? Ada tak lagi Puan Suryani? Cik Farah, kalau ada ni kita boleh bincang Kita tengok betul-betul. Tak ada masalah. Kita boleh tengok. Dia tanya, adakah ditetapkan tempoh masa untuk semakan gaji selepas calon lapor diri? Yang tadi 90 hari ke? Ya, ada. Dalam surat akuan penerimaan jawatan kita sebut 90 hari daripada tarikh lapor diri yang terkini, dan ada juga satu lagi tarikh surat tawaran. 90 hari daripada tarikh surat tawaran. Okey, last ni saya rasa daripada Encik Afizul. Mengapakah pemberian pemindahan gaji pada tahun 2013 tidak dikira untuk penetapan gaji permulaan bagi lantikan tetap, menyebabkan tawaran gaji lebih rendah berbanding gaji semasa jawatan kontrak? Okey, ini 2013 ke 2017? Pemberian pemindahan gaji, kalau saya ingat 2017 yang kita ada dapat 2 kali kenaikan tu, ini pemindahan gaji yang mana 2013. JGMM tu ke? Yang ada YBBM umumkan bulan 7 dapat sekali pemindahan gaji bersamaan 1 KGT. Itu 2017 kan? 2013. 13 Ya. Okey. Yang itu memang itu dikira hadiah lah, faedah pada kita dalam masa tu kita dapat satu pergerakan gaji bulan 7 kan. Saya rasa macam 2017 bukan 2013. Tak apa. Kita semak semula. Okey, untuk yang tetap, hadiah berkenaan ataupun pemberian pemindahan gaji berkenaan dibawa sehingga kita bersara. Untuk tempoh, untuk kontrak pula tidak. Sebab macam saya kata, dia punya prinsipnya untuk kontrak ni dia sama macam calon luar atau sama dia calon yang belum disahkan dalam jawatan. So dia kena kita punya kaedah pengiraan gaji minimum campur dengan pengalaman kerja. Bukan kita ambil gaji akhir, tidak. Itu sebab ada kemungkinan tawaran gaji dia lebih rendah berbanding gaji dia semasa kontrak. Sebab ada meeting kat situ. Okey. Xin jawab Cik Hafizah? Okey, menjawab. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan Puan? Okey, Assalamualaikum Puan Siti. Bagaimana jika mempunyai pengalaman kerja di swasta berkaitan dengan sekarang selama 5 tahun dengan 2 syarikat berbeza? Bagaimana cara penetapan gaji permulaan itu? Sebagai contoh, syarikat A berkhidmat dari 3 Ogos 2015 hingga 29 Disember 2017. Syarikat B berkhidmat dari 2 Januari 2018 hingga 20 Oktober 2020. Okey. Terima kasih pada yang bertanya. Okey, macam mana nak tetapkan? Kita ambil 2 syarikat berbeza kan? Kita ambil daripada satu-satu. Kita ambil syarikat yang pertama, 3 bulan 8 hingga 29 2015. So kita ambil 3/8, senang pengiraannya 3/8/2015 ke 2016 1 tahun. Ke 2017 2 tahun. Kita pegang 2 tahun. Okey, tu syarikat B pula berkhidmat daripada dari 12/1/2018 hingga 12/10/2020. Okey, kita ambil 12/1/2018 hingga 12/1/2019 1 tahun. Lepas tu 12/1/2020 1 tahun. So 2 tahun juga. So kita campurkanlah ni.
2 campur 2, 4 tahun. 4 tahun contohnya kalau dia berada di grade 29, kita darabkan dengan 145. Mana kalkulator saya? Okay, 4 tahun darab 145, kalau dia berada di grade 29 sama dengan, tiba tak apa pandai matematik pula. 580. So, kita ambil gaji minimum contohnya grade U29, 1797, campurlah dengan RM580 tadi. Itulah penetapan gaji permulaan dia. Okey? Saya harap saya menjawab soalan pada siapa yang tadi tu ya? Puan Syafiqah. Okey, ada lagi soalan? Puan Siti nak tanya kalau dari segi dokumentasi kan, macam kalau dia sebelum khidmat kerajaan atau yang berangkatan lah, buku perkhidmatan tu dokumen wajib lah dalam penetapan ke kalau dia tak dapat kemukakan buku, dia kemukakan dokumen macam surat lantikan dia macam tu, kita boleh terima. Surat lantikan maksudnya surat yang tawaran tu ya Cik Lee? Surat tawaran tu dulu. Okey. Surat tawaran ni dia tricky. Okey, kenapa kita tak nak guna surat tawaran? Contohnya lah kita tawarkan seorang jururawat pada bulan 12 tahun lepas 24 bulan 12 kita keluarkan surat tahun 2019. Dia tawarkan tu. Kita menawarkan jawatan jururawat pada grade 29 dengan gaji sekian-sekian, pendapatan di sekian-sekian. Tapi penama hanya melapor diri di UiTM pada 1 Jun 2020. Sebab tu kita tak nak terima surat tu. Sebab we never know, kita tak pernah tahu bila sebenarnya tarikh dia melapor diri. Sebab tu kita perlu dapatkan surat pengesahan majikan. Daripada situ kita tahu. Okey, majikan tu mengesahkan. Simpolan bin simpolan telah berkhidmat di syarikat kami daripada 1 bulan 10 tahun 2018 dan masih lagi bekerja. Dan masih lagi bekerja tu kita tengok pula tarikh surat tu bila. Kalau tengok tarikh surat tu 1 Januari 2020. Tapi sini kita nak buat penetapan gaji hari ni. Tak boleh lah. Dia bukan letter surat lah tu. So kita kena minta yang baru ataupun kalau macam di BPS ni saya kata tak perlulah nak tanya sebab obligation ni di atas orang yang nak mohon bukan kita. So dia kena kemukakanlah dokumen-dokumen yang baru, yang latest untuk kita tengok. Sebab itu buku rekod perkhidmatan pun sama. Kita nak yang terlatest. Kita tak nak buat assume ni. Assume 2018 dia dapat assume 2019 dia ada kenaikan. Kita tak tahu ada tahun 2019 tu dia dapat ke kenaikan. Kalau tak dapat dah rugi UiTM bayar terlebih pada staff berkenaan. Boleh macam tu Cik Alin? Maksudnya kalau staf kerajaan tu apa-apa buku lah. Dia walaupun dia buku surat majikan tu kita dapat buku dia lah kan? Dia tak adalah full buku tu. Kitab yang nanti tebal pula kita punya tu. Kita minta dia punya yang berkenaan saja. Biasanya kalau HR dia tahulah dia bagi first page. Page yang ada maklumat sah jawatan. Lepas tu pergerakan gaji dia bila. Lepas tu yang terlatest lah. Macam sekarang ni sepatutnya dia orang dah boleh keluarkan sehingga bulan 10 dah boleh. Tak ada masalah dah. Macam tu. Tapi ada juga yang agensi ataupun yang agensi kerajaan ni dia tak nak bagi buku rekod sehinggalah mereka betul-betul dilantik di UiTM. Mereka bagi surat pengesahan je. Will do. Tak ada masalah. As long as dia ada dalam tu dicatatkan tarikh dia mula bila, dia sah bila, grade sekarang berapa, gaji sekarang berapa, PGT bila, dia bila, itu dah memadai dah. Tapi kalau ada kesilapan pada surat pengesahan majikan tu dan tak sama dengan buku rekod, kita tak boleh nak cakap apalah. Tu salah dia lah. Nanti kalau dia claim ni, sebab tu kita kata kita nak buku rekod perkhidmatan dalam surat panggilan temuda ke pun kita sebut buku rekod perkhidmatan bagi yang dalam agensi kerajaan. Okey Cik Din? Okey, terima kasih. Sama. Ada soalan lagi tak? Ini tadi Puan Nur Aini Mustafa yang pengalaman kerja sebagai penolong asrama adalah selama 5 tahun. Okey, yang tadi tu kan. Kalau pengalaman kerja sebagai penolong pengurus asrama dan jawatan yang ditawarkan N29 pun penolong pengurus asrama, boleh dipertimbangkan untuk yang 5 tahun tu, tapi kena majukan surat pengesahan majikan semasa temuduga atau semasa melapor diri atau dalam tempoh yang kita tetapkan supaya kita boleh buat semakan gaji.
tak ada masalah. Kalau kita tengok sama, jawatan sama, grade sama, sepatutnya tiada masalah. Ya. Okey, saya baca apa lagi? Ada lagi soalan pasal ni? Ada, jika skim perkhidmatan berbeza tetapi tugasannya adalah tidak jauh beza, adakah boleh dikira? Contohnya, soalan Daripada saya kepada soalan tu. Contohnya, jawatan apa yang tak ada banyak beza? Betul. Dia kata daripada U kepada C. Tak sama. Grade skim pun dah berbeza. Jadi, confirm berbeza. Skim dah berbeza. Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey, jika ada soalan lagi ataupun Puan Siti boleh kita ni ke? Ataupun sekiranya mereka ada soalan lagi boleh majukan teruslah kepada Puan Siti melalui email ya. Boleh. Email saya terus ya, Siti Kesuma. Dekat UiTM punya mail lah. Email ya, tak ada masalah. Boleh je type Siti Kesuma. Saya rasa saya seorang je kot nama Siti Kesuma kat UiTM ni. InsyaAllah. So, saya nak ucapkan terima kasih lah pada soalan-soalan tadi tu. Kalau ada soalan lain yang agak kata orang tu private nak tanya dalam sesi ni, boleh email saya, tak ada masalah. Tapi saya cuba jawab, tapi mungkin tak boleh jawab sesegera hari ni atau besok lah ya. Saya cuba untuk menjawab juga, insyaAllah. Kalau ada soalan lain boleh kemukakan terus. Okey, tak ada masalah. Okey, saya telah meletakkan link link pendaftaran dan juga penilaian program pada ruangan chat. Jadi boleh semua 312 kita punya penonton hari ni Puan Siti. Okey, alhamdulillah semoga memberi manfaat kepada semua walaupun bukan di bidang sumber manusia tetapi mungkin untuk sebagai penambahbaikan ilmu ya untuk semua. Okey, terima kasih Puan Siti Kesuma atas kesudian pada petang ini berkongsi maklumat, berkongsi kepakaran, bermakna kepakaran di bahagian BPPS. Selepas ni untuk makluman semua Puan Siti akan menggunakan kepakaran tersebut dan di Fakulti Perubatan ya Puan Siti. Tahniah diucapkan kepada Puan Siti. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah itu sahaja perkongsian pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi mengikuti upskill at BPD pada siri 1. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri kedua akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Suhaini. Assalamualaikum semua.